Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat pagi. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan ada masa kelapangan untuk follow sesi live saya pada pagi ni. Okay, right. So, saya sekarang berada di Holiday Villa Hotel di Johor Bahru. Okay, semalam Alhamdulillah baru sahaja selesai program Iftar Ramadan with Saham Mastery. Okay, so Alhamdulillah meriah sangat program tersebut. Alright, dan saya masih lagi berada di sini hari ni lah. Okay, so pagi ni saya just nak live dengan anda dan share sedikit. Saya ada topik yang saya nak share dengan anda pada pagi ni berkaitan dengan pelaburan saham. Okay, dan saya nak share dengan anda 8 tips. Okay, bagaimana caranya untuk kita buat entry yang bagus. Okay, supaya kita dapat membeli saham dengan baik dan kita dapat meningkatkan potensi kita membuat keuntungan secara capital gain dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, so berapa ramai daripada anda berminat untuk buat entry yang bagus dalam pasaran saham? Okay, berapa ramai daripada anda nak tingkatkan peratusan keuntungan anda dalam pasaran saham dan berapa ramai daripada anda nak berjaya dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia? Dan sekiranya anda jawab ya untuk ketiga-tiga soalan saya tersebut, anda mesti tonton live video pada kali ini. Okay, sebab saya akan share dengan anda 8 tips. Okay, 8 tau. Okay, bukan 1, bukan 2, tapi 8 tips yang very powerful dan based on pengalaman saya. Okay, dan saya nak share dengan anda. So, apa sahaja yang anda tengah buat sekarang, pastikan anda stop dulu. Okay, dan follow saya secara live dalam sesi live pada pagi ini. Boleh ke? Boleh. Alright, so saya nak tengok dulu siapa yang bersama dengan saya. Okay, kita ada Eddie Klater. Alright, kita ada Azizul Hamid, Hartini Awang, Hazliza Alin, Bibi Fatimah Muhammad Hamzah. Dah lama tak nampak Puan Bibi Fatimah. Alright, Liana Hashim top fan. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. And kawan-kawan yang awesome. Alright, Muhammad Azman Senin, Nik Ahmad Edi is watching. Dah lama tak nampak Nik Ahmad Edi. Sibuk berpuasa agaknya. Okay, alright. Muhammad Ibtisam, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liana Hashim, saya berminat nak buat entry yang bagus. Okay, bagus. Liana Hashim, ya. Muhammad Hadi Ayub, Reni Suraya, Assalamualaikum coach. And rakan-rakan semua, Waalaikumsalam warahmatullahi. Amirul Syafiq, salam tuan. Indikator apa yang tuan gunakan untuk memilih saham yang berpotensi dari segi teknikal? Okay, ada 6. Okay, total 6 indikator yang saya pakai. Yang pertama adalah moving average, yang kedua Bollinger Band, yang ketiga MACD, yang keempat DMI, Directional Movement Index, yang kelima adalah RSI, Relative Strength Index, dan yang keenam adalah Stochastic Slow. Tetapi ada cara penggunaan dia lah, macam mana kita nak gunakan keenam-enam indikator ini. Okay, alright. Azizan Malik, ya. Art Azhar, ya. Eagle, ya. Isyad Ismail, saya minat. Okay, Ibtisam, ya tuan. Syafiqah Syahira pun ada, ya. Muhammad Azman Senin, ya tuan. Lilin Terang, ya. Mansur Makdan, selamat petang. Selamat pagi tuan dan semua. Ceria dan senyum selalu. Okay, Aiman Firdaus, ya. Muhammad Hadi Ayub. Isyad Ismail, saya dah fokus tuan. Okay, right, terbaik. Art Azhar, salam semua dari Melbourne, Australia. Terima kasih kerana menonton walaupun dari jauh. Okay, terima kasih banyak kerana meluangkan masa pada pagi ini. Okay, right. Nur Azhar is watching. Sanusi Muda, saya nak fokus tuan Nizam, terbaik. Azizan Malik, salam coach. Buka puasa semalam, okay. Buka puasa semalam, okay, best. Okay, ada lebih kurang 33 orang peserta program kita dari Kickstart Saham Mastery, Premier Saham Mastery, Warren Secret Saham Mastery telah menyertai program kita semalam dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alright, dan kita have fun semalam. Okay, so saya juga sempat buat private talk session di mana saya kongsikan pengalaman saya terlibat dalam dunia saham dan saya juga dapat kongsikan apakah vision saya dalam dunia saham ni, ke manakah arah saya nak bawa Saham Mastery ni, okay, untuk tahun-tahun yang mendatang, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mendatang. Okay, dan that's apa yang saya kongsikan dalam private talk session semalam sebelum berbuka puasa. Okay, alright, takinlah ya coach, saya nak tahu
Fairuz Mazli, Assalamualaikum Tuan. Amirul Syafiq, thank you Tuan Nizam. Okay, alright. Syafiqah Syahria, like and share semua. Terima kasih. Alright. Azam Ahmad, Muhammad Hafzan, Abdul Manaf, Mat Firdaus, Muhammad Azman Senin, Azam Ahmad. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. So, kalau anda nak follow sesi live saya ni, okay, pastikan anda klik button like dan juga klik button share. Dan saya nak anda follow saya di Instagram official saya, iaitu Nizam Malik Official. So, kita ada satu lagi Instagram page di mana anda boleh follow di situ. Sebab saya akan share dengan anda hari ni. Okay, saya ada masa lebih kurang sejam pagi ni. Saya akan share dengan anda 8 tips untuk buat entry yang baik. Macam mana kita nak buat entry yang baik dan apakah mindset yang kita perlu ada, okay, dalam pasaran saham ni. Tetapi saya akan share dengan anda 3 tips di sini. Dan kemudian saya akan sambung lagi 5 tips dalam sesi IG live saya di Nizam Malik Official. Okay, so pastikan kalau anda nak tahu apakah tips saya tu untuk ke 8 tips macam mana kita nak buat entry yang bagus. Alright, so pastikan anda follow saya dekat sini dan kemudian anda follow saya sebentar saja lagi di IG Nizam Malik Official, IG live. Saya akan buat live dekat IG, okay? So kalau anda dah ready, jom kita mulakan sekarang. Dah ready belum? Okay, alright. Isalina, video Warren 30 April tak ada ya, nak buat revision. Puan Isalina, memang video Warren 30 April memang tak ada. So, lepas sesi berakhir, kita terus delete video tersebut. Alright, dan insyaAllah mungkin lepas raya nanti kot, mungkin saya akan buat satu lagi sesi live. Webinar Warren Secrets secara live, bukan video recording. Saya akan buat sekali lagi khas untuk anda yang berminat nak belajar tentang Warren. Okay, kita akan buat lagi program tersebut sebab kita mendapat feedback yang sangat baik dalam webinar Warren Secrets yang saya kendalikan pada 30 April yang lepas. Okay, jadi terima kasih banyak kepada anda yang suka dengan konten saya dan presentation saya dalam webinar Warren Secrets. Okay, alright. So siapa yang ada Instagram, pastikan anda klik button like dan juga follow saya di Nizam Malik Official. Boleh ke boleh? Okay, so pastikan anda buat sekarang. Dan lepas ni kita habis 3 tips. Lepas tu saya sambung dekat IG Live di Nizam Malik Official. Okay, alright. So, kalau anda dah ready semua, nampak semua dah ready ni. Okay, so bolehlah saya share tips yang pertama. Okay, so saya nak share dengan anda tips yang pertama. Okay, bagaimana caranya untuk kita buat entry yang baik. Okay, alright. Okay, right. Sebab kita baru ada 81 views ni. Boleh tak bantu saya ramaikan lagi kawan-kawan kita? Boleh tak bantu saya klik button share dulu? Saya kalau ramai orang tonton secara live, saya jadi semangat. Saya jadi semangat nak share lebih banyak lagi kepada anda semua. Boleh tak? Tolong klik button like dan juga klik button share banyak-banyak. Okay, di sesi live ini. Okay, alright. So, tips yang pertama. Okay, saya nak kena tengok nota saya ni. Okay, right. So, saya tak miss the point. Okay, so macam mana tips nak buat entry yang baik dalam saham? Okay, of course, entry yang baik ni sangat penting sebab 80% ke 90% kejayaan kita untuk buat profit secara capital gain adalah berpandukan kepada entry kita. So, ramai orang buat entry yang salah menyebabkan mereka ni terbeli saham pada harga yang tinggi dan mereka sukar untuk buat keuntungan yang besar dalam saham ni. Okay, alright. Saya dekat hotel ni, dekat sebelah ni ada orang dengar saya live. So, saya kena cakap slow-slow sikit. So, ni rahsia. Okay, jangan cakap kuat-kuat sangat. Nanti orang sebelah dengar. Okay, alright. So, apa yang saya nak share dengan anda adalah nombor 1 adalah, okay, macam mana kita nak buat entry yang baik adalah, okay, jangan kejar saham yang bergerak naik. Okay, so kalau anda boleh tulis point tersebut, tuliskan di ruangan komen di bawah. Okay, right. So, tips saya yang pertama adalah, okay, jangan kejar harga saham yang bergerak naik. Ini adalah kesilapan yang ramai orang lakukan. Okay, sama ada newbie ataupun orang yang dah lama terlibat dalam saham. Okay, ramai orang tend untuk mengejar harga saham yang bergerak naik. Okay, maksudnya bila harga saham tu dia gerak naik, dia rasa excited dan dia rasa saham ni nak naik lagi. Okay, dan kemudian dia pergi beli dengan expectation harga saham tersebut naik. Okay, so ada 2 benda yang akan berlaku bila anda buat macam tu. Yang pertama, bila anda kejar harga saham yang naik, maksudnya dia naik tinggi dan dia punya
potensi untuk naik lebih tinggi tu adalah lebih rendah. Maksudnya dah naik dah mungkin separuh. Okay, dan keuntungan anda adalah sikit. Anda tak akan dapat maksimum keuntungan. Yang kedua adalah apa yang terjadi bila anda buat macam tu adalah bila anda beli kejar harga saham yang bergerak naik, dia boleh turun. So bila dia naik tinggi, dia turun, okay, anda berisiko mengalami kerugian, okay, yang besar dalam saham ni. Okay. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita jangan kejar harga saham. So kalau anda nak berjaya dalam aktiviti trade saham anda, pastikan anda kena buang sikap ini, anda kena buang perangai suka kejar harga saham. Jadi selepas ini apa yang anda nak buat adalah kalau anda tengok harga saham bergerak naik, jangan buat apa-apa, tak payah buat apa-apa, tak payah kejar, tak payah beli, okay, sekadar tengok sahaja saham yang bergerak naik. Okay, so saya akan share dengan anda 8 tips total pada hari ini berkaitan dengan entry. So kalau anda betul-betul nak tahu apa caranya, pastikan anda tonton sesi live ini dari awal sampai habis dan follow saya seterusnya di IG live. Okay, sebab saya akan share 8 tips ni, dan lepas anda dengar 8 tips ni, anda akan dapat pandangan yang lebih jelas tentang apakah mindset yang perlu anda gunakan untuk membuat entry yang baik dalam aktiviti pelaburan dan trade saham yang anda lakukan. Okay, alright. Kak Norli, apa beza kejar saham naik and permulaan uptrend? Permulaan uptrend maksudnya saham tersebut ada signal yang dia nak bergerak naik. Okay. Maksudnya MACD mungkin barulah super buy signal. Alright, dia baru nak bergerak naik. Harga berbeza dengan kejar harga saham naik adalah harga saham tu dia naik. Dia maksudnya kita tengok dalam pasaran saham sedang berlangsung tu, dia keep naik dan kita rasa macam excited dan kita pergi kejar. Itu adalah kejar harga saham. Permulaan uptrend tak semestinya harga saham tu terus naik. So itu ada beza dekat situ. Okay, alright, boleh faham tak? Alright, Muhammad Hanafi, lama tak dengar ilmu dari tuan. Okay, terima kasih. Alright, okay, so terima kasih yang tulis nota di ruangan komen. Muhammad Masni, hai, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. VL Shiva Kumar, Muhammad Azhan Othman. Okay, Anis Sakinah is watching. Okay, so saya baru share dengan anda tips yang pertama, okay, iaitu jangan kejar saham, jangan kejar harga saham yang bergerak naik. Okay, so ini adalah perkara yang perlu ditekankan. Okay, dan kalau anda fokus kepada tips saya yang pertama ni pun sahaja, anda dapat elakkan daripada membeli dengan cara yang salah, dan anda boleh dapat elakkan daripada mengalami kerugian demi kerugian dalam pasaran saham. Okey, adakah semua okey? Adakah anda bersama dengan saya? Okey, Saiful Bahari Muhammad is watching. Okey, alright. Hazwina Syamila, siap bagi api kat saya, berapi. Okey, alright. Okay, alright. Terima kasih kerana respon. Okay, Reni Suraya. Okay, Coach. Khairul Faiz, Perunding Hartanah. Faham tuan. Okay, Syaril Syamsul Bahar. Okay, alright. So, saya nak stop sekejap. Saya nak tunjukkan anda view saya. Siapa nak tengok view saya di Holiday Villa Hotel ni? Alright, so saya sekarang berada dekat sini. Saya sekarang berada seorang. Okay, dekat belakang saya tak ada orang. Saya berada seorang sebab wife saya pergi kerja. Wife saya masih bekerja. Dan anak saya pula pergi sekolah. So saya seorang-seorang dekat sini. Okay, so saya live bersama dengan anda. Okay, so saya nak tunjukkan anda view di sini. Boleh? Jom kita tengok sama-sama. Okay, hi. Okay, right. Alright, so ni kawasan dekat luar. So kita boleh lihat ini adalah Bandaraya Johor Bahru. Okay. So saya berada dekat tingkat 19 ni. Okay, dan inilah Bandar Johor Bahru. Okay, right. Sejauh mata memandang. Okay, right. So ni dekat kat situ ada Holiday Villa Plaza dekat situ. Tak nampak jelas. Okay, Holiday Villa Plaza. Alright, dan this is Johor Bahru. Nampak macam Brazil kan? Macam dekat Rio de Janeiro kan? Okay, alright. So inilah paparan dekat sini, okay? Okay, alright. Okay, alright. So ni dekat hotel lah basically ya. Bersepah sikit lah bilik hotel. Okay, alright.
Okay. Alright, so itu dia sedikit sharing dengan anda semua. Saya punya views dekat sini. Jadi saya memandang keluar ni, saya memandang bandar Johor Bahru. So inilah negeri saya, okay? Negeri saya apa? Berada lah. Okay, alright. Muhammad Masni, tengah COVID ni hotel murah ke tuan? Saya tak tahu. Satu malam dalam 200 lebih dekat booking.com. Okay, alright. Tapi tak ramai orang hari ni. Saya tengok tak ramai orang. Cuma Holiday Villa ni dekat Johor Bahru ni, dia adalah hotel yang antara yang eksklusif dekat JB. Dan hari ni ada event dekat sini yang mana event tu dibuat oleh The Boss Club of Malaysia. Okay, so apa ni, ramai lah yang saya tengok tadi dekat valet parking ada kereta Ferrari, kereta Porsche, kereta Alphard. Okay, so kereta-kereta besar-besar lah ada dekat sini. So entah ada event lah kat sini. Tapi tak ramai sangat orang menginap kot saya rasa. Muhammad Masni, buat apa kat hotel? Ada event. Yes, malam kita ada iftar Ramadan with Saham Mastery. Okay, so buka puasa bersama dengan student dan juga tim Saham Mastery lah. Alright, Amirul Syafiq, bila tengah pegang saham yang buat downtrend, apa yang Tuan Nizam prefer? Hold atau cut loss? Alright, Tuan Amirul Syafiq, sebenarnya sebelum kita beli saham lagi, kita dah kena tahu bila sepatutnya kita jual saham kita. So kalau anda dah beli saham dan anda tak tahu di mana sepatutnya anda jual saham anda, itulah yang akan menjadi masalah. Okay? Dan anda tidak akan berjumpa jawapan sama ada hold ataupun jual. So nasihat saya adalah kita buat kajian saham terlebih dahulu sebelum beli apa-apa saham. Okay? Dan ianya akan membantu kita untuk buat keputusan sama ada hold ataupun jual. Soalan ini perlu dijawab sebelum kita beli apa-apa saham. Beli saham induk ke, saham warren ke, kita mesti tahu kat manakah point yang kita mesti jual saham ni. Mesti kita clear position. Okay, so saya tak dapat nak jawab soalan sekiranya anda tidak buat kajian saham terlebih dahululah. So macam tu, okay. Syamsul Fuad, tingginya tuan tak gayat. Tak gayat lah dalam ni, okay. Okay, alright. Muhammad Masni, sayangnya tak ada kat JB, boleh juga join. Okay, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan tuan Muhammad Masni. Alright, Nick Kun Jebat, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Reni Soraya, alamak dah terjawabkan. Ampun coach, bukan nak lawan Tokey. Itu student-student saya boleh jawab soalan, okay. Sebab student saya dilatih untuk buat kajian saham yang betul sampai mereka boleh jawab dengan baik. Okay, alright. So, yes, saya baru sahaja bongkarkan tips yang kedua, macam mana kita nak buat entry yang betul. Tips saya yang kedua adalah kita kena buat kajian saham sebelum kita beli apa-apa counter. So, sebenarnya rahsia untuk buat entry yang baik adalah setelah kita membuat kajian saham. Kalau kita tak buat kajian saham, maka kita tak dapat nak buat entry dengan baik. Okay, so anda tulis dekat ruangan komen, tips saya yang kedua adalah, okay, kita kena buat kajian saham sebelum kita membuat pembelian saham. Okay, so ini masalah yang dihadapi oleh ramai orang adalah sebabkan ramai orang tak reti buat kajian saham. Jadi mereka ni beli dulu saham, lepas tu baru mereka kaji. Mereka baru kaji. Okay, dan menyebabkan mereka tidak dapat membeli saham tu dengan betul, tak dapat beli saham dengan selamat, tak dapat beli saham dengan yakin. Okay, so that's why sangat penting untuk kita fokus kepada kajian saham. Tak buat kajian saham, tak dapat buat entry dengan baik. Okay, so Puan Reni Suraya dah tulis nota tu, panjang lebar dia tulis. Alright, Liana Hashim buat kajian TA dan FA, betul. Alright, Hasnizan Daud, kena buat kajian saham sebelum membuat pembelian saham. Ini rule dia. Jadi, kalau anda tidak buat apa-apa kajian saham, maka anda tidak boleh beli saham. Tak kisahlah kawan anda cakap bagus ke, siapa-siapa cakap bagus kat luar sana ke, anda tidak boleh beli saham. Okay, so kena buat kajian saham terlebih dahulu dan anda yakin dengan kajian saham anda faham kajian saham anda, barulah anda buat pembelian saham. Itu akan membuatkan anda lebih yakin dan lebih faham apa yang anda buat dalam pembelian saham anda. Okay, so tips yang kedua saya, kalau anda nak buat entry yang terbaik, mesti buat kajian saham sebelum beli ataupun buat entry apa sahaja saham yang anda nak beli. Okay, alright. Reni Suraya, tulis sambil dengar coach. Hehe, okay, terbaik.
Hazwina Syamila, Awang Musa, kawan-kawan PSM dah jawabkan. Okay, terbaik. Okay, alright. So, terima kasih kepada anda yang follow saya secara live. Saya sedang berkongsikan dengan anda 8 tips bagaimana caranya untuk kita membuat entry yang baik, yang selamat dan meyakinkan. Okay, so tips saya tengah share tips yang kedua. Okay, so saya ada total 8 tips yang saya nak kongsikan pada pagi ni. Okay, so saya share 3 tips di sini. Alright, dan kemudian saya akan sambung live ini di Nizam Malik Official. So pastikan anda follow saya di Nizam Malik Official Instagram page. Alright, so anda boleh search sekarang dan klik follow. Klik follow dan anda boleh follow saya punya IG live sebentar sahaja lagi. So berapa ramai daripada anda nak belajar lebih banyak tentang entry, dan topik entry ni sangat penting sebab kalau anda tak belajar, tak fahamkan mindset yang betul, okay, risikonya adalah anda boleh mengalami kerugian dalam saham, dan ataupun kalau anda boleh buat profit pun profit anda tidak besar. So rugilah kita melabur saham, kita tak buat profit yang signifikan. Okay, sedangkan kalau kita buat entry yang betul, kita berjaya entry pada harga yang baik, pada harga yang murah, dan harga saham tersebut naik, kita boleh buat profit, kita boleh menikmati keuntungan tersebut. Okay, alright, Kak Noli, ada soalan ni, boleh tak kita buat entry berdasarkan signal tuan untuk planning capital gain? Boleh, kita boleh buat based on signal, tetapi signal tersebut kita setelah kita membuat kajian saham penuh. Kita dah tahu dia punya fundamental macam mana, kita dah tahu technical analysis dia macam mana, dan kita dah ada perancangan untuk beli saham tersebut. Kita sebut dia trading plan. So kena buat penuh, kajian saham penuh tu baru kita faham. Okay, Aiman Firdaus, tuan, jual saham bila harga sentuh cut loss atau jual setelah harga close di cut loss? Setelah harga di cut loss, dua-dua boleh. Okay, kena cut loss price kita terus jual pun boleh, nak tunggu dia close di cut loss price pun boleh, dua-dua pun boleh. Yang penting anda boleh decide untuk jual dah bila harga saham tersebut bergerak turun ke cut loss price anda. Okay, alright. Anda dengar suara saya agak macam slow-slow sikit sebab saya dekat hotel ni, orang sebelah saya takut mengganggu orang dekat sebelah. Kalau saya cakap kuat sangat nanti mengganggu orang kat bilik sebelah. Jadi saya cakap slow sikit. Tapi anda kena fokus dengar. Boleh ke boleh? Okay, alright. Okay, alright. So this is bilik hotel saya. This is a simple hotel room. Okay, di Holiday Villa Hotel di Johor Bahru. Okay, dan this is the first time saya menginap dekat sini. Okay, sebelum ni tak pernah kot menginap. Pernah datang kat sini, tetapi tak pernah menginap dekat sini lah. Okay, right. Saiful Bahari Muhammad, top fan, boleh coach. Okay, terbaik. Okay, right. So, siapa dah ready untuk soal tips yang ketiga? Soalan pula. Tips yang ketiga, okay? Alright, yang tips yang ketiga ni very powerful. Okay, tips yang ketiga sangat penting tapi ramai orang tak tahu. Okay, so macam mana caranya untuk kita buat entry yang baik adalah dengan kita mengkaji market depth. Ni kena pelik sikit lah. Saya nak go technical sikit. So market depth. Tulis market depth dekat ruang komen di bawah. Market depth. So Holiday Villa Hotel. Okay, market depth. Okay, so tips yang ketiga untuk buat entry yang baik adalah kita kena mengkaji dia punya market depth. So market depth ni adalah kita boleh tengok dekat mobile app M Plus online kita ataupun apa saja mobile app account CDS yang anda pakai. So market depth ni kita boleh tengok dia punya buyer quantity versus seller quantity. So buyer quantity dengan seller quantity ni kita nak tengok buyer quantity tu besar dan seller quantity tu sikit. Okay, supaya bila kita beli tu dia punya potensi untuk bergerak naik tu adalah lebih tinggi dan risiko dia turun tu lebih rendah. Jadi market depth ni yang kebanyakan orang tak berapa faham. Okay, market depth ni kita kena tengok, dia sebenarnya very simple. Kita nak tengok buyer quantity versus seller quantity. Siapa yang ramai? Kita nak tengok buyer ramai ke seller ramai. Okay, so kalau buyer ramai, seller sikit, maka dia ada peluang untuk bergerak naik. Kalau seller ramai, buyer sikit, okay, ada risiko saham tersebut turun sebab ada desperate seller yang mungkin akan menjual saham mereka pada harga yang lebih rendah. Okay, so ini adalah pertimbangan yang kita perlu buat semasa kita nak membuat entry pembelian saham. Adalah kita kena tengok satu keadaan adalah kita nak tengok buyer quantity tu lebih tinggi berbanding seller quantity.
So bila kita nampak macam tu, kita boleh terus beli pada harga seller dan terus all match, terus dapat beli. Okay, tetapi kalau kita nak buat macam tu, kita kena pastikan kita betul-betul beli pada permulaan uptrend ataupun ketika harga saham tersebut berada pada paras yang rendah, atau kita sebut dalam terma technical analysis oversold. Okay, so kalau kita dah berada dekat area oversold, kita beli pada harga seller, tak ada masalah. Okay, tetapi kalau masa kita nak beli tersebut, kita dah kaji, lepas tu kita nak beli, kita tengok seller ramai, buyer sedikit, apa yang kita buat adalah kita akan beratur pada harga buyer. Kita akan beratur pada harga buyer dan kita tunggu seller yang desperate menjual pada kita. Okay, so kita macam ibarat menadah pada harga yang lebih rendah supaya kita dapat harga yang murah. Okay, dan kita akan dapat membeli pada harga yang sangat rendah. Okay, tetapi untuk buat benda ni kita kena menunggu. Kita kena sabar tunggu seller menjual saham mereka dan kita dapat membeli pada harga yang lebih murah. Okay, so waktu ketika seller ramai, buyer sedikit, kita tak payah terkejar-kejar nak beli saham tersebut pada harga seller. Sebab ada kemungkinan je harga saham tu turun ke harga buyer. So ini adalah sedikit sebanyak tips yang saya boleh kongsikan kepada anda based on pengalaman saya, macam mana saya buat entry. Inilah benda yang saya lihat tentang market depth. So bila kita tengok market depth, kita dapat pastikan yang kita dapat buat pemilihan harga untuk kita buat entry tu dengan lebih precise, dengan lebih tepat lagi. Okay, alright? Boleh tak? Okay, Liana Hashim, buyer quantity versus seller quantity. Seller ramai, kemungkinan harga turun. Buyer ramai, kemungkinan harga naik. Okay, alright. So, betul. Okay, tetapi jangan gunakan market depth sahaja semata-mata sebab anda mestilah membuat kajian saham penuh sebelum kita guna market depth. Sebenarnya market depth ni kita guna masa last part sebelum kita buat pembelian saham. Jadi sebelum kita tengok market depth, kita kena buat kajian saham, kita kena tahu sama ada dah okey untuk membeli saham ni ataupun belum. So market depth ni yang terakhir semasa kita nak press button buy tu. Tu baru kita decide sama ada kita nak letak pada harga buyer ataupun harga seller. Masalah ramai orang adalah mereka melihat market depth dulu sebelum buat kajian saham. Jadi bila mereka main beli saja, okay, it doesn't work because overall harga saham tersebut mungkin bukan berada pada waktu yang sesuai untuk dibeli. Okay, so this is benda-benda yang bagi saya kita kena buat kajian saham ni secara step by step. Okay, barulah kita akan dapat melakukannya dengan lebih cantik, lebih baik dan lebih yakin lagi. Okay, okay, right. Terbaik Muhammad Shah, terbaik coach. Suhadi Tok Adi, terbaik. Hazwina Syamila, boleh coach. Okay, right, terbaik. Okay, so ilmu market depth ni saya banyak share dalam kita punya program Warren Secret Saham Mastery. So insyaAllah pada bulan Jun nanti kita akan open batch yang ketiga untuk Warren Secret Saham Mastery. Dan dalam Warren Secret Saham Mastery tu kita akan belajar tentang modul market depth ni. Okay, nama dia adalah Volume Analysis Mastery. So macam mana kita nak mengkaji pergerakan harga saham tu, sama ada dia nak naik ataupun nak turun based on this market depth. Okay, so siapa-siapa yang berminat nak belajar tentang market depth ni in greater detail, okay, apakah rule, apakah syarat-syarat dia yang kita perlu fahamkan, okay, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi dalam program Warren Secret Saham Mastery batch yang ketiga. Kita akan bermula pada bulan Jun 2021 nanti. Okay, alright, so saya rasa kita dah live dekat sini lebih kurang setengah jam. Okay, so saya ada lagi 5 tips. 5 tips untuk entry ni. So ada lagi 5 tips yang power. Okay, so kalau anda nak tahu apakah dia 5 tips yang tambahan lagi untuk entry yang bagus, pastikan anda follow saya di IG live. Saya akan live di IG sebentar sahaja lagi di IG page Nizam Malik Official. So pastikan anda follow saya di sana. Dekat situ ada banyak video kita buat, video-video interesting. Okay, so pastikan anda follow. Dah follow ke belum? Okay, pastikan anda follow. Alright, dan kita akan jumpa sebentar saja lagi. Saya akan sambung lagi 5 tips macam mana caranya untuk kita buat entry yang terbaik untuk pembelian saham kita. Okay, so pastikan anda tonton. Kalau tidak, rugi sangat. Nanti entry anda tak cantik, untung anda sikit, kalau rugi anda besar. Okay, so jangan kita buat macam tu. So pastikan anda follow lagi 5 tips bersama dengan saya di IG Live Nizam Malik Official. Okay, follow saya sekarang. Kita akan live lagi 2-3 minit. Okay, so kita jumpa di IG page Nizam Malik Official. Assalamualaikum dan bye-bye.